Kenapa? Orang yang dia dah rasa dah suasana kematian, tiba-tiba pulih balik, sedar balik. Kenapa? Kerana doa. Doa anak yang soleh. Kerana doa. Satu orang yang sakit tenat kan, kadang-kadang kita tengok orang sakit tenat, alim ulama ajar apa dia? Jom kita baca doa untuk dia. Jom kita, doa ni menyebabkan sepatutnya kematian pada dia, tiba-tiba dengan doa tu memulihkan balik dia. Doa siapa? Doa-doa anak yang soleh, doa-doa sahabat yang soleh, doa-doa keluarga yang soleh. Yang soleh, orang soleh doakan untuk diri dia, menyebabkan dia terjaga kembali. Tu kalau kita tanya, kenapa terjaga balik ni ustaz? Ada 2-3 sebab lah. 2-3 sebab. Ada dah orang yang dia dekat-dekat dengan nak mati dah, tiba-tiba Allah panjangkan balik umur dia. Ni yang terjadi di kalangan setengah-setengah di kalangan kita. Kenapa jadi demikian? Salah satu kerana sedekah, yang kedua kerana doa. Ulama sebut demikian. Yang ketiga kerana apa dia? سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang saat-saat dekat dengan kematian di kalangan kita. Masa yang paling penting dalam hidup kita ini ialah masa yang disebut dengan kematian. Bila kita dekat nak mati, merupakan masa yang paling utama dalam kehidupan kita ini. Kerana masa itulah masa yang syaitan pun datang, malaikat pun datang pada diri kita untuk memastikan masing-masing membawa tujuan dalam kehidupan kita ini. Saya sentiasa sebut pada jemaah sekalian, dalam hidup kita ni kita kena sentiasa tanam dalam jiwa kita perasaan inginkan syurga Allah. Inginkan syurga Allah ni sentiasa subur dalam jiwa kita, supaya jangan kita ambil sambil lewa terhadap matlamat dalam hidup kita. Inginkan syurga Allah ni penting pada diri kita. Bila kita letak pada diri kita ni perasaan nakkan syurga Allah, kita akan sentiasa bersemangat, sentiasa kita berusaha untuk dapatkan syurga Allah. Tapi kalau dalam jiwa kita ni tak pernah membayangkan tempat dalam syurga Allah, ataupun kita ni tak ada perasaan nak pada syurga Allah, menyebabkan kita tak berusaha, menyebabkan kita biarkan sambil lewa saja pada diri kita, dan kita tak menganggap penting bila kita dekat dengan kematian. Bila para hadirin sekalian dah mula letak dalam jiwa kita ni perasaan nak pada syurga ni, kita akan cuba berusaha lah untuk kita ni bagaimana kita dapat syurga Allah. Di antara tempat yang paling utama yang kita kena jaga dalam hidup kita untuk kita dapat syurga Allah ialah saat kita melalui sakarat. Bila kita nak melalui sakarat itu, kita kena pastikan kita dapat syurga Allah.
Macam mana cara kita nak melalui saat itu? Kita perlu ada ilmu. Perlu ada ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, maka kita akan mula terleka dekat dengan kematian kita. Ramai di kalangan kita, bila dekat nak mati tersebut, dia mula hanyut. Dia teringat pada dunia dia. Dia teringat terhadap keadaan-keadaan diri dia. Dia akan timbul banyak perkara, gangguan dekat dengan kematian, yang menyebabkan berlakunya kematian su'ul khatimah. Kematian su'ul khatimah ni bahaya pada diri seorang. Jangan kita ingat bila kita mati su'ul khatimah, tak apa, kita lepas pada mati nanti ada lagi orang tolong kita. Tak. Su'ul khatimah itu menggambarkan bagaimana kecelakaan pada seorang. Biar kita ni boleh mati dalam keadaan husnul khatimah. Lawan kepada su'ul khatimah dipanggil husnul khatimah. Husnul khatimah maksudnya mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan terbaik. Macam mana mati dalam keadaan terbaik? Banyak cara lah disebut. Salah satu melalui kata-kata kita yang keluar menunjukkan kita ni mati husnul khatimah. Ataupun tempat yang kita mati, tempat yang kita mati itu menunjukkan kita mati husnul khatimah. Ataupun keadaan yang kita mati, suasana yang kita mati menunjukkan kita husnul khatimah. Mati husnul khatimah ni apa dia? Kata-kata yang saya sebut tadi. Kata-kata yang akhir itu kalimatut tayyibah. Mulut kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni confirm orang ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Hujung perkataan yang disebut pada hujung saat mana dekat nak meninggal dunia tu, dia tak sebut kalimah yang lain. Dia sebut apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia menghadap depan Allah. Ini orang panggil husnul khatimah. Kemudian yang kedua, mati dalam husnul khatimah tempat yang baik. Contoh tempat yang baik kat mana? Mati di Makkah, mati di Madinah. Ini dipanggil mati yang husnul khatimah, tempat yang baik. Kemudian tempat yang baik ni apa dia? Dalam masjid. Mati dalam masjid, misal contohnya. Mati tempat yang baik, mati dalam rumah yang diberkati. Ini mati yang husnul khatimah, tempat yang baik. Kemudian suasana yang baik. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah juga bila kita dapat suasana yang baik. Macam mana? Tengah-tengah sujud. Misalnya tengah-tengah sujud, tengah-tengah solat, tiba-tiba sampai kematian. Bagi salam, menghadap depan Allah. Baru berbuka puasa, kemudian menunjuk kaki, kemudian dalam keadaan angkat tangan, doa-doa, meninggal dunia dia. Meninggal dunia. Lepas pada melaksanakan ibadah haji, elok lepas pada melontar saja, habis tahallul semua, dia pun meninggal dunia. Ini dipanggil mati dalam keadaan suasana yang baik, dipanggil husnul khatimah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Perbincangan panjang tentang husnul khatimah. Tapi kita kena ambil tempat-tempat tersebut yang saya sebut tadi, di antara tempat-tempat tadi ataupun keadaan tadi, kita mesti salah satu daripada tempat itu. Macam mana kita nak dapat keadaan itu? Sekarang kita kena mula bentuk diri kita, mula susun jiwa kita ni ke arah tersebut. Biar kita mati husnul khatimah. Bila kita mati husnul khatimah, di saat mana kita mati dalam keadaan husnul khatimah, maka di waktu itu kita ni dijamin tempat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baru capai matlamat dalam hidup. Sebab tu saya sentiasa ulang pada jemaah sekalian, hidup kita ni berusaha untuk dapatkan syurga Allah. Kalau orang tanya kerja apa sekarang, kita jawab kerja saya sekarang untuk dapatkan syurga Allah. Jangan kita berhenti daripada dapat syurga Allah. Sampai bila kita kena bekerja ni? Sampai bila yang kita kena dapatkan syurga Allah ni? Sampai kita pejam mata. Saat mana kita nak menghadap depan Allah itu, kita nampak tempat kita dalam syurga Allah. Bila kita nampak tempat kita dalam syurga Allah, kita mesti tersenyum indah. Mesti kita ni seronok. Alhamdulillah aku dapat. Alhamdulillah ni kenapa? Kerana kita ni bentuk diri kita ni ke arah yang disebut dengan syurga Allah. Yang ni yang utama dalam hidup kita. Macam mana kita nak dapat syurga Allah tu? Kena ada ilmu. Ni di antara cara kita ni. Sebab tu saya minta supaya jemaah istiqamah sedikit, belajar sedikit yang ni di awal-awal ni, biar kita nampak, oh aku mesti husnul khatimah.
Macam mana aku nak husnul khatimah? Kita belajar. Ni tajuk-tajuk yang kita sedang belajar ni merupakan di antara tajuk-tajuk penting untuk kita nak dapatkan, untuk keluarga kita dapatkan husnul khatimah. Dipanggil saat mana kita dekat nak meninggal dunia. Antaranya kita belajar sebelum daripada ni, syaitan akan datang pada orang yang akan dekat nak meninggal dunia. Ni tajuk yang kita belajar sebelum daripada ni. Dan hari ni kita sambung pada tajuk, pada muka surat 63 tu, berlakunya kata-kata aneh semasa dekat dengan kematian. Semasa talqin, disebut talqin tu maknanya semasa apa dia? Semasa bila diajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada kejadian-kejadian pelik akan terjadi. Ini akan terjadi setiap di kalangan kita. Bila ada orang datang nak mengajar pada kita ni la ilaha illallah, akan berlaku kejadian pelik. Kita ni kena ingat, bila kita sampai saat nyawa kita ni dah naik, dah nak sampai di kerongkongan ni, orang pun tahu dah, doktor pun bagi tahu dah, keluarga tolong datang. Kerana apa dia? Kerana ni dekat nak mati dah ni, hamba Allah ni. Waktu tu kalau kita ada di saat tersebut, nak buat macam mana? Ada perkara yang pelik-pelik yang akan terjadi. Di antaranya hari ni kita akan sebutlah, di antara perkara-perkara yang pelik yang terjadi bila dekat dengan kematian. Bila dekat nak mati itu, ada je benda-benda yang pelik-pelik ni, satu gambaran pada seseorang. Gambaran apa dia? Gambaran akan terjadi pada kita ni, keadaan yang kita buat atas dunia, dia akan dekat dengan mati itu, dia akan datang terus. Ni yang kita kena jaga sangat pada diri kita. Kita mulakan tajuk ni, tajuk kejadian pelik-pelik ketika mana orang dah mula ajar pada kita la ilaha illallah. Bila diajar la ilaha illallah tu, ditalqinkan kita, akan berlaku benda-benda ni. Antaranya kita akan sebutlah ni. Antaranya, aku mendengar Imam Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi di pelabuhan Iskandariyah, dia berkata, ini di antara orang Mesir, bila dia sebut, aku menemui saudaraku Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di Cordoba. Cordoba ni satu tempat yang umat Islam pernah memiliki di Spain. Kalau para hadirin sekalian ada rezeki, saya cadangkan para hadirin sekalian lepas pada pergi ke Mekah, Madinah, dah pergi ke tempat-tempat lain, Cordoba jangan tinggal. Pergi tengok di Cordoba ini sendiri, di antara negara umat Islam yang membangun hebatnya. Kalau para hadirin sekalian pergi tengok sekarang ni, takjub kita tengok bagaimana hebatnya ketamadunan umat Islam mengajar pada barat untuk bagaimana nak hidup di atas dunia ini sendiri. Di Cordoba, kalau para hadirin sekalian ada rezeki, pergilah. Mana pergi dalam pada tahun yang sudah, pergi tengok tempat memang cantik sungguh. Allah jadikan demikian, tapi sayang milik orang Islam telah dimiliki oleh orang Kristian. Kesan daripada orang Islam menolak yang disebut dengan kekuatan dalam pemerintahan orang Islam. Orang Islam minta tolong dengan orang kafir. Bila orang Islam minta tolong dengan orang kafir, akhirnya jatuhlah kekuatan umat Islam. Ini diajar demikian. Dalam hidup kita jangan minta tolong dengan orang kafir. Jangan jadi tali baru orang kafir, jangan. Tetapi jadilah hidup kita ni minta tolong pada Allah, bukan minta tolong dengan yang disebut dengan orang makhluk yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Cordoba. Waktu mana dia pergi ke Cordoba tersebut, ketika saat mana Ahmad bin Muhammad ini hampir meninggal dunia ini, ketika dia disuruh membaca la ilaha illallah. Bila diajar pada dia sebut la ilaha illallah, dia berkata tidak disebut. Bila orang sebut la ilaha illallah, dia pun jawab tidak, dia jawab. Tak nak dia jawab demikian. Setelah mana dia sebut begitu, tiba-tiba dia tersedar. Abu Ja'far tadi, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad ni tersedar. Setelah mana dia sedar? Lepas hadis kejap, dia masa datang saat dia panggil nak kematian berlaku, sakarat berlaku pada seorang. Kemudian tiba-tiba tersedar balik. Dia alim ulama tanya, kenapa tersedar balik? Ada orang yang dia betul-betul dekat dengan sakarat, tiba-tiba tersedar balik. Macam mana boleh tersedar? Ada ulama jawab, kerana sedekah yang dilakukan. Sedekah, katakanlah dia tengah nazak, tiba-tiba ada orang bersedekah di atas nama dia.
anak dia bersedekah, misal contoh, memulihkan kembali, memanjangkan umur dia. Sedekah ni memanjangkan umur. Ini ada setengah ulama sebut demikian. Kadang-kadang kita ni orang sakit kan, bila orang sakit, kita biasa bila orang tu sakit, kita sedekah pada dia. Islam diajar, bila kamu sakit, kamu sedekah pada orang. Tu dia kena terbalik. Kenapa? Bila kita sakit, di antara benda yang boleh menyembuhkan kita daripada sakit kita ialah bersedekah. Bersedekah ni menyembuhkan penyakit. Siapa-siapa yang ada penyakit, dia nak sembuh penyakit dia, salah satu dia bersedekah. Ada salah satu cara yang diajar dalam Islam. Bersedekah, orang sakit dia bersedekah boleh menyembuhkan penyakit yang diderita dia. Antaranya apa dia? Memanjangkan umurnya. Di antara kelebihan orang yang bersedekah, panjang umur dia. Elok dah dia ni sakarat, dekat dengan sakarat. Kita kata sakarat pun boleh berubah lagi. Ia boleh berubah. Tudriul bala bis sadaqah. Tertolak suasana bala dengan sedekah. Dalam hadis Rasulullah sebut demikian. Dan banyak riwayat-riwayat cerita sedekah ni menyebabkan orang tu jadi panjang umur. Elok umur kita ni katakanlah berbaki setahun lagi. Tapi bila kita bersedekah, Allah panjangkan umur kita jadi 3 tahun lagi. Itu dia jadi demikian. Sedekah ni memanjangkan umur. Lepas tu kita kata, lepas tu ada juga yang sedekah-sedekah mati juga tu. Kita tanya demikian. Ada juga orang yang sedekah mati juga. Jawapannya, sedekah dia tu Allah telah alihkan untuk ke akhirat Allah. Dia akan jadi panjang. Peluang dia panjang kat mana? Dia tidak peluang dia panjang di dunia, tetapi peluang dia panjang di akhirat. Peluang dia tu jadi mudah dia di akhirat. Akhirat tu maksudnya apa dia? Waktu mana dia sakarat, Allah permudahkan sakarat dia. Orang bersedekah. Waktu mana dia masuk dalam kubur, menyebabkan dia jadi ringan, kubur dia tu jadi lapang. Kerana apa dia? Sedekah dia tadi. Maknanya Allah tak bagi di dunia, tapi Allah bagi ke akhirat. Tu kita jangan pula kecewa pula. Kita kata tak naklah sedekah dapat di akhirat nanti, kita sebut demikian. Jangan. Pada diri kita ni sedekah memanjangkan umur seseorang. Dia akan jadi demikian. Ataupun alim ulama sebut lagi, yang dia ada macam ni kenapa jadi macam ni? Kenapa orang yang dia dah rasa dah suasana kematian, tiba-tiba pulih balik, sedar balik. Kenapa? Kerana doa. Doa anak yang soleh. Kerana doa satu orang yang sakit tenat kan. Kadang-kadang kita tengok orang sakit tenat, alim ulama ajar apa dia? Jom kita baca doa untuk dia. Jom kita doa ni menyebabkan sepatutnya kematian pada dia, tiba-tiba dengan doa tu memulihkan balik dia. Doa siapa? Doa-doa anak yang soleh, doa-doa sahabat yang soleh, doa-doa keluarga yang soleh. Yang soleh, orang soleh doakan untuk diri dia, menyebabkan dia terjaga kembali. Tu kalau kita tanya, kenapa terjaga balik ni ustaz? Ada 2-3 sebab lah. 2-3 sebab. Ada dah orang yang dia dekat-dekat dengan nak mati dah, tiba-tiba Allah panjangkan balik umur dia. Ni yang terjadi di kalangan setengah-setengah di kalangan kita. Kenapa jadi demikian? Salah satu kerana sedekah, yang kedua kerana doa. Ulama sebut demikian. Yang ketiga kerana apa dia? Yang menyebabkan terjaga ni, kerana ilmu yang disampaikan memberi manfaat pada orang yang hidup. Ilmu memanjangkan umur. Ilmu ni jangan disembunyi. Siapa-siapa yang ada ilmu, jangan sembunyi ilmu yang Allah bagi pada diri dia. Dalam hidup kita ni, tolong kita sampaikan seramai mungkin. Ilmu kita ni kita bagi tahu. Jangan kita sembunyi. Jangan kita jadi secret recipe, dia panggil demikian. Secret recipe kan dia panggil. Maknanya kita ni jadikan sembunyi resepi kita, jangan. Tetapi ilmu ni bagi. Selagi mana semakin banyak kita bagi, semakin panjang umur kita. Itu kelebihan yang Allah jadikan dengan ilmu. Jangan sorok-sorok. Setengah-setengah orang bila dia ada ilmu masak lah, misal contoh ilmu masak. Orang tanya dia, kenapa masak anda sedap? Dia ni masak, pantang masak. Dia masak apa pun sedap semua. Orang tanya pada dia, macam mana kamu buat, kamu masak semua sedap? Dia pun jawab, adalah dia jawab. Adalah, dia tak nak cerita yang ilmu dia. Jangan ceritalah ilmu kita ni, bagi tahu ilmu kita. Lagi kita bagi tahu, lagi banyak yang Allah bagi pada seorang.
Ada orang masak sedap, dia masak apa sedap semua. Ni sebab ada orang yang Allah bagi kelebihan pada dia. Ada orang masak, dia masak apa pun tak sedap semua, tapi makan sedap semua dia. Ni pun ada juga demikian. Dia pantang makan sedap, yang tak sedap pun sedap. Yang jenis demikian. Ilmu dipanggil demikian. Setelah mana dia sedar, saya nak sebut sedar, terjaga balik ni. Bila orang ni Abu Ja'far ni dia dekat nak mati tu, nak meninggal dunia tu, orang sebut kepada dia la ilaha illallah, dia sebut tak. Bila sebut tak 3 kali, 2 kali dia sebut tidak tu, dia terjaga. Kami menceritakan kepadanya kejadian yang dialami sebentar tadi. Kami pun cerita balik. Kenapa pelik tadi? Pelik tadi bila orang suruh sebut la ilaha illallah, tiba-tiba sebut tidak. Kenapa ni? Dia jadi demikian. Lalu kemudian dia berkata, ada 2 syaitan yang mendatangiku daripada sebelah kiri dan juga kanan. Bila keadaan yang demikian, dia kata, aku tengok ada 2 syaitan yang datang sebelah kanan dan kiri aku. Lalu mereka berkata pada aku, syaitan yang berada kanan dan kiri aku tu, dia sebut pada aku, matilah kamu dalam keadaan memeluk agama Yahudi. Syaitan ni sebut, matilah kamu dalam keadaan kamu dengan agama Yahudi. Yang mati dalam Islam, kerana itu merupakan agama yang paling baik. Sedangkan syaitan yang satu lagi berkata, matilah kamu dalam keadaan memeluk agama Kristian, kerana itu merupakan agama yang paling baik. Dua-dua ni sedang pujuk. Syaitan sebelah kanan ni kata, matilah dalam Yahudi. Manakala syaitan sebelah kiri sebut, matilah dalam Kristian. Ni syaitan ni akan ganggu kita supaya kita mati dalam keadaan yang bukan lagi Islam. Na'udzubillah min dzalik. Aku pun berkata pada mereka berdua, tidak, aku sebut. Bila dengar demikian, maka aku pun sebut tidak. Tidak tu bukan aku sebut pada la ilaha illallah tu, tidak. Tapi yang aku sebut tidak tu pada syaitan yang bila dia menyamar, dia dalam keadaan begitu, dia pujuk aku, matilah dalam Yahudi, matilah dalam Kristian, matilah. Yang menyebabkan aku ni sendirinya, bila keadaan sebegitu, aku ni jadi dalam keadaan aku ni tak boleh. Katanya dia nak sebut la ilaha illallah tu tak boleh nak sebut. Tapi yang aku boleh sebut ialah tidak. Begitu je yang aku sebut demikian. Di Malaysia kita ni para hadirin sekalian, saya yakin syaitan hulu kelang ni tuan-tuan, syaitan ni dia tak akan sebut mati dalam Yahudi. Syaitan kawasan ni dia tak sebut mati dalam Kristian, dia tak sebut. Tapi dia akan sebut apa dia? Matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Kita pun dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut demikian. Ramai orang mati dalam keadaan demikian. Jangan tercampur. Islam ni Islam. Jangan campur dengan liberal, jangan campur. Jangan campur dengan sekularis, jangan campur dengan nasionalis. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Jangan kita kata saya ni kena campur semualah. Kita ni semua agama nak bawa ke syurga kan? Tak boleh demikian. Jangan begitu. Kalau semua agama nak bawa ke syurga, kenapa Allah sebut lakum dinukum waliyadi? Agama ni tak boleh. Hanya Islam yang boleh bawa kita ke syurga. Jangan kita campurlah. Agama kita ni nak pergi campur dengan liberal. Liberal ni macam mana? Orang kita ni, bila datang Hari Raya Aidilfitri, sambut Aidilfitri. Datang Christmas, sambut juga Christmas. Datang gawai pun sambut juga gawai ni. Sambut semua agama. Kamu ni agama apa dalam hidup kami? Oh, dia jawab, kita masyarakat majmuk kan? Kita kena ra'ilah semua. Tak, bukan begitu. Zaman Rasulullah tak majmuk ke? Zaman Rasulullah pun majmuk. Zaman Rasulullah dahulu majmuk. Tapi agama masing-masing sambutlah. Kamu jangan terasa hati. Kami tak terasa hati kalau kamu tak sambut agama kami. Sebagai kita bagi tahu pada orang Hindu, kita bagi tahu pada orang Buddha, kita bagi tahu pada orang Kristian. Bagi tahu, kamu agama kamu jaga. Kami jaga agama kami. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kami tak sambut perayaan kamu jangan marah. Kerana agama kamu kan. Kami pula, kamu tak sambut perayaan kami.
kami tak marah. Kami tak marah. Kenapa kami tak marah? Kerana agama ni masing-masing keyakinan, kepercayaan di kalangan. Sebagaimana kamu tak solat, kami tak marah pun kamu tak solat. Sebagaimana kami tak buat apa yang dibuat oleh kamu dalam peribadatan kamu tak marah. Demikian juga dengan raya. Datang liberal ni, dia suruh sama semua. Dia nak suruh kita ni semua sama. Ni jahatnya liberal dipanggil. Pahaman liberal yang sedang masuk. Tu yang sedang terjadi di Indonesia. Tu terjadi di Indonesia tu. Dalam satu rumah adanya ayah yang Islam, adanya ibu yang Buddha, adanya anak yang Kristian. Ada macam-macam agama. Kenapa? Ni liberal yang sedang dirosakkan. Orang kita pun sama juga sekarang ni. Dah mula dah berpahaman yang demikian. Yang ni yang kita kena ingat. Ingat dekat dia nak mati, gangguan tu datang. Yang pertama gangguan yang besar ni siapa? Syaitan. Syaitan ganggu. Ramai orang kena gangguan syaitan ini. Bila dekat nak meninggal dunia, orang ajar je mengucap la ilaha illallah, syaitan datang terus dah. Datang untuk mengganggu seseorang. Aku memetik suatu hadis daripada kitab At-Tirmizi dan An-Nasa'i bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan mendatangi setiap kamu ketika mana akan meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, syaitan akan datang pada seseorang yang akan meninggal dunia sambil dia berkata, matilah kamu dalam keadaan Kristian. Syaitan akan sebut demikian. Rasulullah sebut ni, syaitan akan sebut mati dalam agama Kristian. Kemudian dalam keadaan begitu, matilah kamu dalam keadaan Yahudi. Matilah kamu dalam agama Yahudi. Ni kenapa jadi macam ni? Kerana kita hidup ni tak berkeyakinan dengan Islam. Saya sentiasa sebut pada ibu-ibu, ayah-ayah dan para hadirin sekalian, dalam hidup kita ni, cubalah kita di antara benda yang kita kena kukuhkan pada diri kita, mengukuhkan diri dengan Islam. Meyakini hidup ini dengan Islam. Ni penting dalam hidup kita. Orang kita ni dia jadi tertanggal Islam. Tertanggal keyakinan dengan Islam. Ramai di kalangan kita ni, bila dia hidup, lagi lama dia hidup, lagi dia tak yakin dengan Islam. Dia yakin kekuatan diri dia. Dia yakin dengan duit. Dia yakin dengan jawatan. Dia tak yakin dengan Islam. Yang ni jadi masalah dalam hidup. Dalam hidup kita ni jangan begitu. Lagi lama kita hidup, lagi kuat kita dengan Islam. Lagi lama kita hidup, lagi kukuh kita dengan agama. Sepatutnya begitu. Kita tanya, habis tu nak buat macam mana Ustaz? Nak jadi kukuh ni? Kita kena belajar lah. Lagi kita belajar, lagi kukuh keyakinan kita. Jangan kita ni malas dalam kita menuntut ilmu. Kemudian dalam masa yang sama baca doa. Baca doa supaya kita kukuh dengan Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni di antara doa yang nak suruh kita kukuh. Jangan kita ni tergoyang. Hidup kita ni dia datang goyangan. Goyang kita. Bila tergoyang? Bila kita dah semakin lemah. Bila kita semakin tua, kita semakin melemah badan kita. Mula kita nak bergantung selain daripada Allah. Datang bila kita meninggal dunia suami kita, meninggal dunia orang dekat dengan diri kita. Habis kita nak bergantung dengan siapa? Kita kata bergantung dengan anak-anak Ustaz tersebut. Tak boleh. Jangan begitu. Jangan bergantung dengan anak-anak. Kita pun jadi tunduk semua dengan anak-anak. Anak-anak kita pun duduk dengan anak-anak. Tunduk. Ikut anak-anak buat apa pun untuk diri kita. Bukan begitu. Bukan begitu. Dalam hidup kita ni, bila kita semakin tua, semakin bergantung kepada Allah. Jangan bergantung dengan anak-anak. Jangan bergantung dengan pasangan hidup. Jangan bergantung dengan sesama makhluk. Jangan. Tapi hidup ni bergantung kepada Allah. Suatu Islam suruh kita ni sentiasa sebut Bismillahirrahmanirrahim 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Mulut kita ni sentiasa sebut dengan Bismillah, dengan nama kamu. Tawakkaltu, aku tawakal, aku ikat diri aku dengan kamu ya Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku bergantung pada kamu ya Allah. Ini mulut kita demikian. Jangan hidup ni saling bergantung dengan makhluk. Jangan. Habis kita kata, yang ada suami kita, isteri kita ni, kita kena buat apa dengan dia? Saling tumpang menumpang. Saling kuat menguat. Dia bukan saling bergantung. Bukan. Saling kuat menguat. Saling kita mengukuh di kalangan kita. Kita suami isteri ni bukan saling bergantung.
tetapi saling apa dia? Saling kuat menguat. Untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah. Itu cara kita dalam kekeluargaan. Barulah kita ni tak putus asa. Bila hidup kita ni bergantung, isteri bergantung dengan suami, suami bergantung dengan isteri, salah seorang ni reput, satu ketikanya reput. Maksudnya reput ni apa dia? Meninggal dunia ke, ataupun dia berubah perangai, sikap dalam hidup dia. Waktu tu akan berlaku kekecewaan. Ramai orang jadi putus asa kerana dia hidup bergantung dengan makhluk. Hidup ni bukan bergantung dengan makhluk, bergantung pada Allah. Adapun dengan makhluk ni macam mana? Saling kuat menguat. Ini cara dalam hidup kita. Kita suami isteri, anak, menantu dan sebagainya, saling tampung-menampung di kalangan kita, kuat menguat. Nak suruh apa dia? Kuat menguat untuk taat pada perintah Allah. Itu konsep dalam hidup kita. Lalu bila kita sampai usia kita berusia, kita dah tua dah, anak-anak kita kata, marilah mama duduk kat rumah, marilah abah duduk kat rumah, tinggal dengan saya, tak payah duduk. Waktu tu kita duduk dengan mereka pun, kita tak bergantung pada mereka, tetapi kita bergantung pada Allah. Itu jadi kekuatan pada diri kita. Bangun sembahyang. Buatnya anak menantu kita ni, kalau kita hidup tumpang kat rumah dia, tiba-tiba anak menantu kita tak bangun sembahyang, tak sembahyang kat rumah tu, lama-lama kita pun tak sembahyang kerana kita bergantung dengan dia. Itu yang jadi masalah. Buatnya kita ni hidup bergantung dengan orang. Begitu anak menantu kita ajak, jom kita pergi ke ada majlis karaoke malam ni, misal contoh. Kita pun, yelah, kena pergi je lah, sebab kita bergantung dengan dia. Ini dia akan jadi demikian. Kerana kita hidup bergantung dengan orang. Jangan hidup bergantung dengan orang. Lalu kita mesti mengukuh Islam kita. Islam kita ni kena kukuh. Macam mana? Kita baca doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi, tolong tetapkanlah hati aku ni, ala dinika, dalam mentaati dan bersama dengan kamu, agama kamu, wa ala ta'atika, dalam mentaati perintah kamu, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maha suci kamu ya Allah, aku ni sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri ya Allah. Ini mulut kita ni sentiasa sebut demikian. Baca lagi doa nak mengukuhkan pada diri kita ni dengan Islam. Biar kita lagi lama lagi kuat dengan Islam, lagi lama lagi yakin dengan Islam. Bila orang datang tawarkan pada kita, makcik, nak tak beli insurans ni? Insurans, kita tanya, untuk apa? Bila makcik mati, pakcik mati, dapat 1 juta. Dapat 1 juta ni, beli insurans ni misal contoh. Kita tanya, dapat pada siapa? Kita tanya, dapat pada orang yang hidup. Manakala saya, kita sebut, saya, makcik tak dapat dah, orang yang hidup dapat 1 juta. Dia sebut demikian. Kan insurans kan dia sebut macam tu kan. Yang hidup tu dapat. Kita tanya balik, tak apalah, yang hidup tu dapat 1 juta bila kita mati. Bila kita mati ni sendiri, kita tanya balik, konvensional ke Islamik? Cara Islam ke cara Islam? Dia jawab, konvensional makcik. Konvensional pakcik, dia sebut. Kita kata tak nak lah, tak nak terus. Kenapa tak nak? Dia bukan cara Islam. Kecuali dia sebut Islamik. Islamik ni cara yang diatur oleh syariah, agama yang suruh. Kita kata tak apa, kita boleh terima. Maknanya benda yang dalam hidup kita ni, semua benda dalam hidup kita ni mesti Islam. Mesti Islam. Pakaian mesti Islam, politik mesti Islam, tidur bangun mesti Islam. Segala benda yang kita buat, hidup kita ni mesti Islam. Kalau tidak Islam, jangan terima dalam hidup. Kalau kita terima, ni syaitan datang terus. Dekat nak mati je, syaitan datang. Nyama tu dia akan pujuk, matilah dalam Yahudi, matilah dalam Kristian, matilah kerana keyakinan kita ni tak kuat. Islam diajar hidup ni biar kuat. Lagi kita berusia, lagi kuat dengan agama. Biar badan kita lemah pun, tapi agama kita ni kuat. Dari situlah kita nampak orang-orang tua yang berebut sah yang pertama. Kita boleh nampak lagi tua dia, lagi soleh dia. Lagi berusia dia, lagi nampak waruk dia. Nampak dia orang ahli syurga. Kenapa dia? Kerana dia ni yakin hidup dia hanyalah dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang Islam.
Sayang di Malaysia kita ni tak begitu. Di Malaysia kita ni lagi tua lagi hambar dengan agama, lagi tua lagi tak datang ke masjid, lagi tua lagi kita ni jadi duduk je saja-saja, berenda je. Orang tanya buat apa? Rehat tunggu mati dia sebut macam. Rehat tunggu mati je sekarang ni. Dia tak ada kerja. Tak, bukan demikian. Islam diajar lagi berusia lagi kamu dekat dengan Allah. Lagi kamu berusia lagi kamu hampir, sehingga naik kedudukan kamu. Naik kedudukan kita ni sampai bila? Kita tanya. Nak suruh naik peringkat darjat kita ni sampai darjat mana ustaz? Darjat waliullah. Jadi wali Allah. Kalau ada orang tanya, kamu nak naik darjat kamu ni sampai mana? Darjat sampai wali Allah. Wali Allah ni maknanya orang dekat dengan Allah. Kita tanya, kita tahu ke kita ni wali Allah? Tak tahu. Tak tahu. Dalam kitab disebut wali Allah ni ada ke tak ada? Ada. Sampai dunia kiamat wali-wali Allah ni ada. Wali Allah ni mesti kita kena sampai begitu. Tapi kita sendiri tak tahu kita ni wali Allah. Tak boleh kita mengaku pakai name tag pula wali Allah misalnya contoh. Tak boleh demikian. Wali Allah ni dia dekat dengan Allah. Kenapa dia dekat dengan Allah? Di sudut amalan dia, di sudut keyakinan dia, di sudut kesolehan dia tu nampak makin dekat dengan Allah. Rabi'atul Adawiyah misal contoh. Kemudian contoh yang lain, Imam Syafi'i ni wali-wali Allah yang Allah jadikan. Di zaman kita ni apa dia? Yang meninggal dunia sebelum daripada kita. Allah yarham Tuanku Datuk Dr. Harun Din misal contoh. Ni wali-wali Allah. Wali-wali keramat yang ada. Ni wali-wali yang Allah bagi atas muka bumi ni, kita boleh nampak kebesaran dan kelebihan yang Allah bagi, solehnya dalam hidup ni. Kita boleh tengok Anas panjang perjalanan hidup ni melalui berjumpa dengan wali-wali Allah yang soleh-soleh yang Allah bagi pada mereka tersebut. Kita buat contoh Tok Kenali, arwah Tok Kenali. Arwah Tok Kenali tu sampai peringkat wali, dia naik kedudukan wali Allah tu, dia sendiri pun tak pernah mengaku dia jadi wali Allah. Tapi bila dia meninggal dunia, orang tahu ni wali Allah. Kan pernah orang tengok dia bila dia balik daripada kuliah. Anda pernah cerita kat sini. Dia balik daripada kuliah malam, pukul 10 malam lebih dah. Dia balik, dia kena merintasi sungai Kelantan tersebut. Bila dia nak melintasi sungai Kelantan, bot penambang dah tak ada dah. Bot yang tarik tu tak ada. Bila tak ada dah semua dah tak ada, dia berjalan menyeberangi sungai tersebut, tak tenggelam pun, seberang sungai. Orang tengok je, jalan atas air. Maksudnya jalan tu dalam air tu tak tenggelam dalam diri dia. Orang kata jalan atas air lah, bahasa yang mudah ni. Jalan masuk sampailah di seberang sungai Kelantan tersebut. Sungai tu luas, sungai Kelantan ni luas. Dalam keadaan sebegitu, orang tanya dia. Bila orang tengok 2-3 kali, orang tanya dia, Tok Guru buat amalan apa yang Tok Guru seberang sungai dalam keadaan tak naik bot, tak naik perahu ni, boleh seberang sungai? Dia kata tak, bukan aku dia sebut. Dia tak mengaku, bukan aku dia kata. Kamu salah orang kot dia sebut. Dia tak mengaku. Orang tanya, desak lagi. Desak, dia kata tak, kami nampak. Cuma kami tak ambil gambar je, tak ada handphone zaman tu. Handphone zaman tu tak ada gambar. Maknanya kami tak ambil gambar je. Kalau tidak, lama dah dikena viral. Nak sebutnya gambaran malam-malam jalan menyeberangi sungai ni. Dalam gelap tu orang nampak cerah je dia menyeberangi sungai tu. Tok Guru buat apa? Lama orang tekan dia pun jawab, aku baca 3 kul. Bila aku nak berang sungai tu, aku turun je, aku baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku baca 3 kul, aku berjalan, alhamdulillah selamat. Cuba try kita buat juga nanti. Try juga kita cari sungai-sungai, telaga-telaga buruk juga, baca 3 kul nanti. Ini keyakinan dipanggil. Keyakinan sampai peringkat dulu berlaku peristiwa 13 Mei misal contoh. Sampai parang melayang. Parang boleh melayang tu. Tebas tengkuk-tengkuk mereka yang lawan perintah Allah ni. Kenapa demikian? Ini kekuatan, kesalehan yang Allah kurniakan pada seorang. Ini benda ni lah yang kita kena ada pada diri kita. Yakin sungguh. Keyakinan dengan Islam ni jangan teragak-agak dalam hidup. Bila kita teragak-agak, menyebabkan di waktu ini kita akan lemah di saat mana kita dekat dengan menghadap depan Allah.
Tengok orang yakin sungguh. Tok Tabuh kan, Tok Nani di Negeri Sembilan sampai lebah-lebah menjadi apa dia? Lebah-lebah menyerang musuh-musuh ini sendiri. Nak sebutnya sampai peringkat demikian. Demikian juga dengan hidup kita ni. Bila kita hidup, biar jadi semakin soleh, semakin soleh. Nanti adalah yang Allah akan kurniakan pada kita kekaramahan yang tertentu yang Allah kurniakan. Karamah dalam hidup seorang yang namakan dengan wali-wali Allah SWT. Cuma jangan mengaku je jadi wali. Jangan pula balik nanti saya dah jadi wali dah, baru belajar dengan ustaz tadi. Nak sebutnya hidup kita ni, biar kita ni semakin lama semakin yakin dengan Islam. Semakin lama semakin yakin dengan Islam. Sehingga bila dekat nak meninggal dunia, datang syaitan tu ganggu kita, kita boleh jawab, tak betul kita sebut. Tak betul. Hanya Islam kita sebut. Ni kita berani lawan. Mana nak? Hanya Islam dalam hidup kita. Aku tak boleh terima selain daripada Islam. Dalam hidup aku hanyalah Islam. Ni yang disebut dalam kekuatan diri kita. Kuat dengan apa dia? Ilmu dan juga doa. Ilmu dan doa tadi. Ulama-ulama sebut. Yang tiga, amalan soleh. Kita ni sentiasa beramal, buat. Amalan soleh kita ni menguatkan jiwa kita, menguatkan diri kita. Berterusan dalam hidup kita. Kita nak suruh apa dia? Kita buat amalan soleh ni dengan tujuan nak suruh bila kita dekat nak meninggal dunia nanti tak tergoyang, tak goyang dengan ujian-ujian di saat tersebut. Peristiwa seperti ini disebut matilah kamu dalam Yahudi. Jawablah kedua pertanyaan tersebut dengan perkataan tidak, disebut demikian. Peristiwa seperti ini banyak berlaku pada orang saleh yang akan meninggal dunia. Cerita-cerita dekat nak meninggal dunia orang saleh ni dia jadi macam tu. Kita dekat dengan meninggal dunia, lagi nampak tanda-tanda kita ni ahli syurga, lagi kuat gangguan syaitan. Lagi kuat gangguan syaitan. Jangan kita kata kita ni tak ada dah, tak kena ganggu dah pada syaitan. Tak. Lagi kita ni saleh, lagi syaitan cuba. Manakala yang jahat-jahat ni syaitan tak ganggu dah. Kenapa dia tak ganggu dia? Kerana sama jahat dengan aku, katanya syaitan. Sama je jahat dengan aku. Sebab tu kan kita heran kan. Kita heran anak-anak kita ni kan, bila dekat dengan peksa, histeria. Ni kita kata pelik betul. Dekat lagi tertekan dekat dengan peksa, lagi kena histeria. Histeria ni pula berlaku pada orang yang baik-baik je. Yang berlaku pada anak-anak yang baik je berlaku. Kita kata yang orang kafir tu tak histeria tu kenapa? Kita pelik kan. Orang kafir tu sekolah orang bukan Islam, tak ada dengar pula histeria. Datang ke sekolah orang Islam ni berlaku histeria, berlaku macam-macam gaya. Yang melahirkan anak jadi meroyan, yang jadi kena gangguan. Kenapa jadi demikian? Ini gangguan syaitan. Kerana salihnya kita menyebabkan syaitan ni akan ganggu. Manakala mereka tu tak kena tu, syaitan kata sama-sama geng aku. Nak buat apa? Nak ganggu dia. Yang sama dengan geng aku ni tak payah ganggu lah. Memang dia jahat lah. Manakala yang aku kena ganggu orang baik. Orang yang semakin baik semakin kena ganggu dalam hidup. Sebab tu kita ni jangan pelik. Ada orang kata, Ustaz, saya ni tak pernah buat jahat pada orang. Tiba-tiba kenapa kena juga macam ni? Kenapa kena begini? Jawabnya kerana kita baik lah tu. Kerana kita soleh lah tu. Bila kita soleh, dia akan begitu. Kita ni hidup dia akan bersilang. Dia akan bersilang. Orang jahat tak suka dengan orang baik. Kita kata kalau begitu jadi jahat je lah. Tak payah jadi baik. Kita sebut. Baru orang tak ganggu. Tak. Orang baik pula ganggu orang jahat. Orang baik maksudnya hidup ni dia bersilang. Yang baik tak suka dengan yang jahat. Yang jahat tak suka dengan yang baik. Hidup kita ni begitu dalam hidup kita. Jadi mana di antara dua tadi yang lebih utama? Memilih untuk menjadi soleh. Lebih baik dalam hidup seorang untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pada diri kita. Maka disebut peristiwa seperti ini banyak berlaku pada orang yang soleh yang akan meninggal dunia. Maka dia akan menjawab tidak. Bila kita ajar dia, sebut la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Dia akan jawab tidak. Dia akan jawab tidak. Semasa orang menyuruhnya membaca talqin, padahal jawapan itu, membaca talqin tu orang menyebut la ilaha illallah. Bukan orang suruh baca talqin macam kita baca ni, tak. Tapi bila ada orang datang nak ajar pada dia, sebutlah la ilaha illallah.
laqinu mautakum bila ilaha illallah. Rasulullah kata, talqinkanlah orang yang dekat nak mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Cuma istilah orang Melayu kita ni, talqin lepas pada mati. Lepas pada mati baru talqin. Rasulullah kata, tak. Talqin ni bila dekat nak mati. Laqinu mautakum. Talqinlah orang yang nak mati, dekat nak mati di kalangan kamu, la ilaha illallah. Ulang sebut la ilaha illallah. Biar dia sebut la ilaha illallah. Bila dia sebut la ilaha illallah, dia pun meninggal dunia, tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara yang kita diajar demikian. Padahal jawapan itu sebenarnya ditujukan pada syaitan yang mengajaknya pada kesesatan. Ingat ya, bila kita ajar orang yang dekat nak meninggal dunia, katakanlah mak kita, ayah kita dan sebagainya, kita pergi dekat dengan dia, kita sebutlah la ilaha illallah. Dia pun geleng kepala. Dia sebut tidak, tak nak, dia sebut demikian. Tak nak tu jangan kita faham dia tak nak pada kita, jangan. Bila kita ajar pada dia, sebutlah la ilaha illallah, dia jawab tak, kita pula jangan sebut jahatnya dia ni, dekat nak mati pun tak nak lagi mengucap itu. Dia bukannya jahat, dia sedang diganggu oleh syaitan. Bila dia sedang diganggu oleh syaitan, ulang sebut la ilaha illallah. Bila dia tak nak sebut kan, bila dia tak nak sebut juga la ilaha illallah, ambil minyak wangi, minyak atar tu, sapu atas dahi dia. Minyak atar tu sendiri, sapu atas dahi, nak suruh dia bang wangi. Ni cara demikian. Kita nak suruh selamat juga dia tak nak juga mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah tak boleh sebut, dia tak boleh sebut juga. Ni gosok dengan minyak zaitun di bawah leher dia. Ambil minyak zaitun, kemudian gosok di bawah tengkuk dia tersebut. Gosok sehingga kan dia rasa mudah untuk disebut la ilaha illallah. Tu cara demikian. Tak boleh juga. Tak boleh. Bila dia kita nak sebut baca la ilaha illallah, tak boleh juga. Baca Yasin dekat telinga kanan dia. Baca Yasin wal Quranul Hakim innaka laminal mursalin. Baca tu nak suruh dia pun sebut la ilaha illallah, berhenti baca Yasin. Berhenti. Ni cara nak memudahkan orang yang bila dia dekat saat mana sakarat, kita pastikan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita pun ajar pada anak-anak kita lah. Lepas pada ni, ingat ya, kalau mama, umi kena dalam keadaan sebegini, kena dalam keadaan yang dekat dengan sakarat, kamu datang tolong. Pastikan tolong dengan buat amalan-amalan tadi. Diriwayatkan oleh Ibn Mubarak dan Sufyan daripada Al-Lais, daripada Mujahid, dia berkata, orang yang telah meninggal dunia akan diperlihatkan keadaan majlis dan teman yang diikuti semasa di dunia dahulu. Siapa-siapa yang, ini keadaan yang kedua. Tu keadaan yang pertama syaitan. Keadaan yang kedua disebut lagi, ada orang yang bila dekat nak meninggal dunia, Allah tunjukkan suasana yang sering kali dia hidup di atas dunia dahulu. Macam mana? Kalau orang ni kerap datang majlis ilmu, dia pun dekat nak meninggal dunia, nampak suasana majlis ilmu. Hidup dia ni, Allah akan tunjuk suasana dekat majlis ilmu. Dekat nak meninggal dunia tu, dia nampak penuh orang-orang soleh. Orang soleh yang sekitar pada diri dia. Kalau dia hidup di atas dunia dengan orang jahat, dekat nak meninggal dunia, dia pun nampak muka orang jahat. Sekeliling dia ni, dia mula nampak terus suasana yang dia ada di atas dunia dah. Bersama siapa kamu hidup di atas dunia? Kalau kita duduk dengan geng-geng Tupperware, misal contoh lah, jangan pula tak beli Tupperware lepas ni. Bila dekat nak meninggal dunia tu, nampak penuh Tupperware sekeliling kita. Tu cara demikian. Bila kita ni atas dunia ni, kita ni kerap duduk baca Quran. Bila dekat nak meninggal dunia, nampak Quran, penuh Quran keliling kelalang kita. Ni atas kita lah. Kalau hidup atas dunia, dekat nak mati main golf lagi. Dekat nak meninggal dunia tu, dia nampak bola golf, golek bola golf nak masuk lubang. Hidup dia tu atas dunia, dia akan bawa dekat nak mati. Siapa yang hidup atas dunia ni, muka dia nampak di pasar tiap-tiap malam. Pasar malam nampak muka dia.
bukan beli apa benda pun, beli apa balik je. Pusing pasar malam tu kan, round je, tiap-tiap pasar malam ada muka dia. Nak sebutnya gambaran, dia dekat nak meninggal dunia, pasar malam, nampak pasar malam je, keliling dia, nampak apa balik, tergolek-golek apa balik. Ini cara bila atas dunia kita ni dengan apa. Disebut demikian. Ni ingat betul-betul kita ni, kerana semua ni gambaran kematian kita, gambaran sebenar kita ni. Dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berteman. Ni semua ni dia akan datang. Dekat nak meninggal dunia, Allah akan tunjukkan keadaan ini, keadaan majlis dan teman yang diikuti semasa di dunia. Jika majlis yang diikuti merupakan majlis yang lalai, maka dia termasuk golongan yang lalai itu. Bila dekat nak meninggal dunia, dia jadi lalai. Duduk, misal contohnya, dia duduk kedai kopi. Kedai kopi je. Dekat nak meninggal dunia, dia rasa macam duduk dekat kedai kopi. Dia rasa dia duduk khayal je di saat itu. Kenapa dia? Kerana dia hidup di atas dunia dahulu, membawa pada diri dia. Jika majlis yang diikuti adalah majlis yang sentiasa berzikir mengingati Allah Ta'ala, maka dia termasuk golongan yang berzikir. Mudah-mudahan kita semualah, insyaAllah. Saya berdoa sangat mudah-mudahan semua yang hadir ni di kalangan ahli syurga, insyaAllah. Kita minta supaya kita ni jangan terlepas daripada saat mana kita dekat nak menghadap depan Allah tu, mulut kita ni sentiasa macam kita duduk dalam majlis ilmu, macam kita duduk dalam suasana yang saleh. Orang saleh sekeliling tu badan kita, kita dengar orang ni sebut, dan keadaan yang begitu datang pada diri kita demikian. Rabi' bin Syabrah bin Ma'bad al-Juhani, seorang abid yang berasal daripada Basrah, berkata, aku melihat salah seorang penduduk Syam yang akan meninggal dunia, dan ketika dikatakan kepadanya, wahai fulan, bacalah la ilaha illallah. Bila sebut dia, wahai fulan, sebutlah la ilaha illallah, maka perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah, beri aku minum arak. Disebut. Bila orang ajar dia sebut la ilaha illallah, bagi aku minum arak. Dia peminum arak rupa-rupanya. Nah, arak ni, ketika aku melihat salah seorang penduduk Al-Ahwas yang hampir meninggal dunia, semasa dikatakan padanya, wahai fulan, bacalah la ilaha illallah, maka dia berkata 10, 11, 12 dinar. Dia sebut ni. Menurut Abu Muhammad Abdul Haq, kerja orang ini ketika hidup di dunia adalah pegawai keuangan dan akaunten harta benda. Ni ingat akaunten yang datang hari ni. Bila kalian hidup mengira duit, kira duit tiap-tiap hari kira harta benda. Harta orang, bukan harta kita pun. Dalam hidup kita kira. Maksudnya akaunten ni apa dia? Terlampau kedekut hidup. Hidup ni berkira-kira sangat. Jangan hidup ni berkira-kira dengan Allah. Nanti Allah berkira-kira dengan kita. Hidup kita ni setiap, ada orang kata, ustaz, kita kena kira biar balance, dia sebut demikian. Balance sampai kedekut bahaya juga. Jangan kita ni, jangan sampai peringkat kita kira ni sampai kita ni jadi rigid dalam hidup kita, jadi keras, tak bergerak. Jangan. Dalam hidup kita ni kira susun dengan cara yang semakin kita dekat dengan Allah. Tu kena pandai imbang dalam hidup kita. Dalam hidup kita kadang-kadang kan kita kan berkira-kira sangat. Hilang barang tu, kita mula sibuk tanya, barang tu ke mana? Ni mesti ni ada orang ambil ni. Kita mula nak tuduh orang tu, nak tuduh orang ni. Ni berkira-kira dipanggil dalam hidup kita. Kadang-kadang Allah sengajakan jadikan ujian itu dalam hidup kita. Nak tengok kamu ni berkira-kira tak dengan Allah. Ni kadang-kadang hilang buah mangga depan rumah pun kalut dah kita. Panggil orang masjid pula tu semayang hajat dia panggil. Nak sebutnya kedekutnya dia. Padahal mangga tu depan rumah dia. Tanah bukan tanah dia pun. Tapi nak sebutnya dianya nak marah dengan keadaan itu. Jangan. Dalam hidup kita ni jangan sampai begitu. Nanti bila kita dekat nak meninggal dunia, tu semua tu akan membawa kesan dalam hidup kita. Dia membawa kesan. Kita tengok benda apa yang membawa kesan pada kita. Waktu mana kita solat, kita khayal apa dia? Kalau kita solat, kita khayal dengan benda tu yang akan bawa kita dekat nak mati.
Bila kita dalam hidup kita ni, kita khayal je teringat. Tengah semayang, teringat handbag nak beli, misal contoh. Nak beli handbag baru. Tengah semayang, teringat nak beli pakaian baru. Tengah semayang tu nampak kedai-kedai yang kita lalu tadi. Yang menyebabkan, yang ni bila dekat nak meninggal dunia, semuanya akan ganggu pada kita. Mengganggu dalam hidup. Jangan. Biar kita ni nampak akhirat. Dalam diri kita ni, kalau ada orang kata, perlu khayal ke dalam hidup? Kita kata, ya. Khayal apa dia? Khayal masuk dalam syurga Allah. Membayangkan macam mana kita nak masuk syurga Allah. Macam mana kita dengan sahabat-sahabat. Macam mana kita dengan Rasulullah. Bila kita berjumpa Rasulullah, kita nak buat apa dia? Kali pertama kita berjumpa dengan Rasulullah, kita nak buat macam mana? Saat mana kita berjumpa dengan Rasulullah? Macam kita bayangkan dalam hidup kita ni, bila kita, anak kita lama tak balik, mesti kita akan bayang nak buat apa dia, nak masak apa dia, nak sedia bagaimana pada anak kita. Demikian kita dengan Rasulullah. Cubalah kita dalam hidup kita ni, kita bayang sikit. Bayangkan sikit, kalau aku jumpa dengan Rasulullah, aku nak buat macam mana? Lau kana bainana al-habib. Kan? Kalaulah ada Rasulullah di sekitar kita, kita nak buat macam mana dalam hidup kita? Kalau kita berjumpa dengan Rasulullah, kita nak buat apa dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni tengok, boleh tengok kan, ada budak perempuan tu, bila orang tanya pada dia, kalau kamu berjumpa dengan Rasulullah, kamu nak buat apa dia? Kamu nak buat apa dia? Budak perempuan tu, dia jawab kan, terkejut dia, betul, kalau aku berjumpa dengan Rasulullah, dia pun menangis, sak menangis terus. Tak sangka dia kalau dia boleh berjumpa dengan Rasulullah. Maknanya apa dia? Hati dia terlampau rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak sebutnya tahap demikian. Kita ni orang sebut Rasulullah ke apa ke, kita diam buat tak reti. Kerana apa dia? Kerana kita, hati kita ni jauh kan? Jauh dengan akhirat. Cerita tentang pada mahsyar Allah, cerita tentang syurga dengan aku, tak rasa apa-apa, tak ada perasaan. Bahaya sangat. Bahaya sangat. Tapi bila cerita tentang pasar raya ada potongan harga, bingkah bangun kita. Celik terus kita ni. Maknanya ada masalahnya, ada masalah. Orang ni sedang bermasalah. Bermasalah sangat-sangat terhadap dunia. Dia sedang melekat dengan dunia. Sampai peringkat semayang tu pun tak sedar. Tu imam bagi salam tu, terkejut dia. Allah, cepatnya tu imam hari ni disebut. Padahal dia khayal sepanjang solat dia. Tu nak sebutnya, inilah akan mengganggu saat mana dekat dengan kematian seseorang. Kemudian Ar-Rahib berkata, suatu ketika aku melihat seorang lelaki Basrah yang akan meninggal dunia, dan ketika dikatakan padanya, wahai fulan, bacalah la ilaha illallah, tetapi jawapan yang keluar daripada mulut orang ini adalah satu syair yang berikut. Syair dia, betapa ramai wanita yang bercakap, namun dia hanya membuatkan kecewa. Dia bertanya mana jalan menuju ke tempat mandian wanita. Dekat nak mati tu, dia bersyair, menyanyi. Ni orang yang hidup karaoke lah dia panggil. Hidup karaoke je manjang. Karaoke pula tentang perempuan je. Hidup tak habis-habis cerita tentang mengenai percintaan. Kadang-kadang kan kita tengok drama swasta kita kan, drama-drama Malaysia kita ni, sejak muda sampai tua bercinta tak habis-habis. Nak sebutnya cerita dia tu, sejak muda sampai tua dia bercinta. Cerita dia cinta bersama makhluk je. Cinta dengan manusia je. Putus dengan orang ni, kemudian mencerai dengan orang ni, kemudian macam-macam gaya. Keluar habis cerita. Bini-biniku gangster dia panggil macam. Lepas tu nama apa dia, suamiku terpangkat dalam sangkar, macam-macam gaya. Semua benda yang habis benda dah nak cerita dalam hidup ni. Tak ada nak cerita tentang akhirat. Ada nak cerita, dulu adalah apa dia, cerita penggali kubur. Kita menggali kubur, ada benda demikian. Adalah pengajaran sikit. Tu pun datang satu puak pula, dia kata bid'ah, buat cerita benda demikian. Benda yang khurafat disebut demikian. Macam-macam gaya pula yang berlaku. Allahu Akbar. Manusia ni sebut tak kena dibuat. Kemudian menurut Al-Faqih Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman bin Al-Hasan An-Najjad, ketika lelaki itu masih hidup, ada wanita yang bertanya kepadanya tentang jalan menuju tempat mandian awam, tetapi dia membawa wanita itu menuju ke rumahnya, dan perkara itu diucapkan ketika akan meninggal dunia. Ini yang berlaku pada diri dia. Bila
bila dia, waktu mana dia hidup dahulu, dia tipu perempuan. Dia tipu perempuan. Tunjuk jalan ke tempat mandi, rumah mandi. Orang Arab ni dia ada rumah mandi. Zaman-zaman sebelum daripada ni demikian. Dia buat rumah mandi awam dia panggil. Kerana bagi mereka payah nak mandi. Orang-orang Arab ni payah nak mandi. Tapi bagi kita ni biasa je mandi ni. Bagi kita. Tapi mereka buat rumah mandi ni, lalu ditipu. Supaya tak mandi, bawa ke rumah dia. Akhirnya dekat nak mati, terbawa cerita ni. Cerita dekat nak meninggal dunia ni, terbawa keadaan demikian. Sama juga dengan orang yang hidup dia ditipu orang. Bila dekat nak mati, dia mula sibuk tanya, mana orang tu yang ditipu ni. Yang ditipu ni, dia akan mula tanya, mana orang tu, saya nak bayar hutang dia, saya nak itu, saya nak ini. Mula dia akan sebut-sebut. Kenapa? Benda ni menjadi gangguan pada diri dia sampai dekat nak mati tu. Sebab tu kita ni jangan buat khianat pada orang. Jangan. Hidup ni jangan kita ni ada dalam niat hati kita nak menipu orang, nak buat khianat pada orang. Jangan. Nanti terbawa-bawa dekat nak mati. Sampai peringkat dekat nak meninggal dunia tu, sampai begitu pada diri dia. Abu Muhammad Abdul Haq menceritakan kisah ini dalam kitabnya yang berjudul Al-Aqibah. Lelaki itu mempunyai sebuah rumah yang mana pintu rumahnya menyerupai pintu bilik mandi. Semasa dia berdiri depan rumahnya, tiba-tiba datangi oleh seorang wanita. Wanita itu lalu bertanya pada dia, mana jalan menuju ke tempat mandian awam? Lelaki itu pun menunjuk ke arah rumahnya. Lalu dia berkata, inilah bilik mandi awam itu. Wanita itu lalu masuk ke dalam dan lelaki itu mengikutinya di belakang. Namun wanita itu berjaya lari kerana pintu itu tidak berkunci. Disebut demikian. Akhirnya lelaki itu sentiasa ingat pada wanita tersebut dan sering mengucapkan syair tersebut. Ketika mana dia membaca puisi itu pada salah satu lorong, tiba-tiba syair itu dibalas oleh seorang wanita dengan syair pula. Wanita itu jawab, ketika kami berjaya memerangkapkannya, mengapa kamu tidak membuat penahan ataupun kunci di atas pintu? Wanita itu jawab demikian. Kebanyakan orang yang sentiasa sibuk mencari kehidupan dunia, seperti riwayat yang dinyatakan tadi. Itu keadaan demikian. Ada kisah yang diceritakan pada kami bahawa ada seorang broker, perantaraan antara penjual dan pembeli yang akan meninggal dunia, dan sentiasa disuruh membaca kalimah la ilaha illallah. Dia berkata 13,5, 14,5. Perkara tersebut disebabkan oleh kerjaannya sebagai broker pula. Yang jadi broker ni dia ada nak persen, dia panggil. Persen, 2%, 3%. Dekat nak meninggal dunia, persen. Dia akan sebut yang demikian. 12,5, 13,5 yang dia nak ambil persen di atas tengah-tengah tersebut. Kemudian yang keluar daripada mulutnya, aku melihat orang yang kerjanya di dunia sebagai pengira, ketika mana disuruh membaca la ilaha illallah, semasa dekat dia meninggal dunia, maka ucapan yang keluar daripada mulutnya hanyalah kiraan. Siapa-siapa yang hidup ni sentiasa kira dekat nak meninggal dunia, dia pun akan kira. Dengan amalan apa yang kita hidup atas dunia, dekat nak mati begitulah kita akan terjadi. Suasana yang akan terjadi. Ada juga orang yang ketika disuruh membaca talqin, disuruh membaca la ilaha illallah, malah berkata, perbaiki rumah si fulan dengan perbelanjaan ini, usahakanlah kebun si fulan dengan perbelanjaan ini. Ternyata dia seorang accountant, muhasib disebut. Ni accountant lagi kena dia panggil. Kita sebut ni kerana apa dia? Kerana tadilah, kerana kalau kita kerana sibuk mengejar dunia, ya, bukan tak boleh jadi accountant, tak boleh, saya nak sebut, tapi jangan kita berkira-kira sampai kita ni terlupa akhirat Allah. Yang tu yang jadi masalah dalam hidup kita. Ada juga yang berkata, ketika disuruh membaca talqin, otak kamu seperti otak kaldai atau lembu ini berwarna kuning. Kesibukannya serta sesuatu yang amat dicintai di dunia mempengaruhi ketika mana dia akan meninggal dunia. Kita memohon pada Allah agar dia memberi keselamatan dan kemudahan pada kita semua, insya-Allah. Kita harap demikianlah. Ibnu Ja'far menceritakan, ni sama juga dalam dunia kita ni, yang jenis suka mencaci maki para alim ulama, bila dekat nak meninggal dunia, dia akan keluar mulut dia begitu, caci maki para alim ulama. Yang jenis suka update Facebook, dekat nak meninggal dunia, cari Facebook,
Facebook. Tu orang sebut. Yang jenis suka Instagram. Atas kita, atas diri kita. Yang jenis hidup ni suka dengan nak update status. Sepanjang masa dia ada status dia. Dia pergi ke kedai ada status. Dia pergi masuk tandas ada status juga. Status masuk tandas. Dia ada feeling dia, feeling sad ke, feeling apa dia panggil. Dia ada perasaan dia tu macam mana. Dekat nak meninggal dunia, dia akan keluar status macam tu pada diri dia tersebut. Ni jaga-jaga pada kita. Kita ni semua benda nak tunjuk untuk makhluk. Dia panggil. Jangan. Ni siap je masak, ambil gambar. Mula ambil gambar tu, post dalam Facebook. Nak tunggu orang komen ni. Nak tunggu orang, kejap lagi orang komen. Nyam. Kita pun jawab cia. Kita jawab. Tu mula kita nak tunggu demikian. Ibnu Ja'far menceritakan dalam An-Nasa'i, Yusuf bin Ubaid adalah penjual kain. Dia tidak mahu berniaga di tepi sungai dan tidak mahu berniaga semasa hari mendung kerana merasa bersalah lantaran semasa menimbang tidak menguji ketepatan timbangannya. Tu dia jaga demikian. Sejak itu dia tidak mahu lagi menjual kain kecuali pembeli membawa timbangan. Mengapa dia bersikap seperti itu? Itu kerana dia melihat orang yang sedang nazak berkata, lidah timbangan ini menjadikan lidahku tidak dapat membaca la ilaha illallah. Mulai dia pernah berlaku dalam hidup dia ziarah orang dekat nak meninggal dunia. Orang dekat nak meninggal dunia tersebut tak boleh sebut la ilaha illallah. Berat kerana aku ni sibuk dengan timbangan dahulu. Sibuk nak menimbang, berat timbangan kan. Berat nak tengok timbangan jam pada diri dia. Lalu menyebabkan dia kata, aku tak nak jual kain, aku tak nak jual ni kecuali aku jual kain ni pada hari terang. Nampak timbangan tu nampak. Kemudian siapa yang nak beli datang sukat sendiri. Aku tak nak sukat. Nanti dengan sukat aku ni menyebabkan terbawa-bawa. Kain ni terbawa-bawa dekat nak menghadap depan Allah SWT. Sebab tu kan saya nak sebut pada tukang-tukang jahit kan. Tukang-tukang jahit kadang-kadang kita jahit pakaian orang, kain orang. Lebihan perca tu tolong bagi balik pada Tuhan. Jangan kita simpan kecuali Tuhan tu bagi tahu. Tuhan bagi tahu, perca tu ambil lah. Kami tak nak pun. Dia sebut demikian. Kerana bila kadang-kadang kita ni dekat nak meninggal dunia, ni kain-kain yang mengganggu kita. Kain-kain mengganggu kita. Demikian juga dengan hobi kita ni kena jaga. Hobi kita ni jangan sampai mengganggu kita dekat nak meninggal dunia. Tahu orang lah, masing-masing ni ada hobi masing-masing. Dia ada kegemaran sendiri. Ada orang kan, dia minat kumpul barang-barang pinggan mangkuk kan. Pinggan mangkuk, penuh pinggan mangkuk dalam rumah dia. Dia susun dalam almari dia kan. Dia tengok je pinggan mangkuk tu. Dia tak makan pun. Dekat nak mati, pinggan mangkuk tu hempuk muka dia ni. Tu sebut. Jaga-jaga pada diri. Dekat nak meninggal dunia mula aqara aqpal melami. Mula kita ni. Mula ulang yang kita minat tadi. Benda apa yang kita minat dalam hidup kita. Yang ni mengganggu dekat dengan kematian seseorang yang kitanya biar kita pastikan selamat daripada keadaan yang demikian. Kita berhenti setakat ni lah insya-Allah. Kita sambung pada tajuk su'ul khatimah, tajuk yang penting juga pada minggu yang akan datang nantilah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon keampunan terhadap dosa-dosa kami ya Allah. Kerana kesilapan dosa-dosa kami ya Allah, ia menyebabkan kami dilanda dengan ujian sebegini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, ditenang dan didamaikan kembali alam ini ya Allah. Kamu rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah kesihatan yang berpanjangan pada kami ini ya Allah. Tabahkanlah hati sesama kami ini ya Allah, mengharungi ujian ini ya Allah. Ya Allah, kamulah yang sebaik-baik penyembuh ya Allah. Sembuhlah penyakit-penyakit yang sedang dideritai di kalangan kami ini ya Allah. Sembuhkanlah penyakit ibu kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah.
Sembuhkanlah penyakit pasangan hidup kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah kekuatan pada kami semua ya Allah, mengharungi ujian-ujian perjalanan hidup ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, daripada kamulah datangnya penyakit ini ya Allah, dan kepada kamulah kami mengharap agar disembuhkan penyakit ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami ya Allah diberi kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR, PMR dan SPM yang akan dilalui nanti ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dilapangkan dada-dada mereka ya Allah. Dijadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kamu jangan jadikanlah kejayaan anak kami pula menjadi ujian dalam hidupnya sehingga mereka melawan kamu pula ya Allah. Jadilah kejayaan dalam hidupnya itu ya Allah, agar ia menjadi semakin taat pada kamu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan ketaatan ya Allah. Ya Allah, bantulah pasangan hidup kami dalam mencari rezeki yang halal ya Allah. Jangan kamu susahkan kesusahan padanya ya Allah dalam mendapatkan rezeki yang halal ya Allah. Berkatilah setiap usaha-usaha mereka itu ya Allah. Jadikanlah usaha-usaha mereka itu memudahkan kami sekeluarga mentaati perintah kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghis. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah agar kamu tanggalkanlah kecintaan kami terhadap dunia ini sedikit demi sedikit ya Allah. Kamu masukkanlah kecintaan hidup kami kepada akhirat ya Allah. Jadikanlah kecintaan dalam hati kami ya Allah kepada kamu ya Allah melebihi daripada kecintaan segala makhluk yang ada ini ya Allah. Ya Allah, tabahkanlah hati kami mengharungi ujian hidup ini ya Allah. Kamulah sebaik-baik pendengar dalam permintaan kami ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah peluang bibir kami untuk menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Di saat mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis badan kami itu ya Allah. Saat mana disolatkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan meletakkan kami ke liang lahat nanti ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah kepada kawah-kawah neraka ya Allah. Kami takut di saat mana kami bersendirian nanti ya Allah. Jadikanlah saat itu saat yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang dengan dosa-dosa yang kami lakukan ini ya Allah. Padamkanlah kesilapan lalu yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah. Kamu jadikanlah perjalanan hidup yang mendatang yang penuh dengan kegembiraan dan kesolehan ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya nanti ya Allah, sambil mengecup dahinya nanti ya Allah. Ya Allah, izinkan badan kami ini memeluk tubuh badan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di taman yang indah itu ya Allah. Ya Allah, izinkan kepala ini ya Allah diletakkan di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم.